di Labuan, yang mana semalam 55 kes direkodkan. Jadi sebagai awalnya, mungkin doktor boleh menjelaskan dengan terperinci status COVID-19 di Labuan. Silakan. Okey, terima kasih Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pada semua warga Labuan yang saya hormati. Jadi pagi ini sekali lagi saya ke udara untuk berkongsikan kepada semua warga Labuan berkenaan dengan status COVID-19 terkini di Labuan pada hari ini. Kita mulakan dengan seperti mana yang telah dikeluarkan melalui press conference oleh Yang Berhormat Tan Sri Ketua Pengarah semalam. Semalam kita mencatatkan satu lagi kes yang agak tinggi, iaitu 55 kes semalam, menyumbang kepada total kes keseluruhan yang kita ada 2,089 kes. 27 kes adalah kes yang kita catatkan 10 bulan pertama tahun lepas, manakala 2060 adalah kes yang kita catatkan selepas daripada tarikh tersebut. Kalau kita melihat kepada kes-kes semalam, 55 kes, penyumbang paling besar adalah 4 kategori, iaitu kluster Jalan Muhammad Saleh yang melibatkan program rentas negeri, kluster Kinabalu, kluster baru iaitu kluster Taman Mahkota Impian yang juga melibatkan rentas negeri dan juga melibatkan industri kapal dan kontak rapat. Itu adalah 4 kategori yang menyumbang kepada kes yang terbanyak semalam. Kes yang paling banyak disumbangkan oleh kluster Jalan Muhammad Saleh, iaitu kluster ILP, Institut Latihan Perindustrian di Jalan Muhammad Saleh, dengan mencatatkan 29 lagi kes yang telah disahkan semalam. Seterusnya, kluster baru iaitu kluster Taman Mahkota Impian telah menunjukkan telah ada 7 kes yang telah dikonfirmkan semalam, manakala Kinabalu mencatatkan 3 kes semalam, dan kita juga mempunyai beberapa kes, 3 kes melalui onshore lift yang dilakukan oleh industri perkapalan, dan kita ada 8 lagi kes adalah kontak rapat. Manakala 4 kes adalah kes saringan yang kita buat di klinik kesihatan, dan satu lagi kes adalah pengembara ke negeri Sarawak. Itu adalah Baik, kita akan cuba menghubungi sekali lagi Dr. Ismuni untuk memperincikan tentang COVID-19. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda. iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Dengarkan kami 103.7 dan 89.4 MHz hanya di Radio Malaysia, Labuan FM. Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Penerapan nilai murni melahirkan masyarakat yang saling hormat-menghormati. Berikut tips berkomunikasi di internet. Pertama, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri dan tidak memperlekikan pandangan orang lain. Kedua, beradab sewaktu memberi komen.
Ketiga, tidak menyebarkan maklumat palsu. Keempat, tidak menghasut pengguna lain. Kelima, elakkan memberi label negatif kepada sesiapa sahaja. Keenam, jangan malu meminta maaf jika tersilap. Dan yang terakhir, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Kesejahteraan siber, tanggungjawab bersama. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, sumber daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jangan sebarkan berita palsu. Semak dahulu kesahihan maklumat berita atau maklumat di portal sebenarnya.my. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dihukum dan dipenjarakan sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ini daripada Labuan FM, sumber oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami Labuan FM ketika ini. Jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi kita akan kembali menghubungi Dr. Ismuni Bohari untuk mengetahui status terkini COVID-19. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda.
Ini Dr. Ismuni untuk mengetahui lagi tentang status terkini COVID-19. Silakan Doktor. Okey, terima kasih sekali lagi Shima. Saya mohon maaf tadi disebabkan oleh ada talian terputus sebentar tadi. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, 4 yang menyumbang pada kes adalah kluster Jalan Muhammad Saleh, kluster Kina Benua, Taman Mahkota Impian, industri perkapalan dan juga saringan pada kontak-kontak sedia ada. Itu adalah penyumbang-penyumbang kes yang menyebabkan peningkatan kes pada kali ini. Dan seterusnya untuk kedudukan di hospital sehingga pagi ini kita ada 92 aktif kes, iaitu keseluruhan di Labuan pada waktu ini. Manakala bagi saringan kemasukan pula kita ada semalam kita telah mencatatkan 850 kemasukan daripada semua pintu masuk, iaitu 454 kemasukan daripada feri dan bot laju, 282 kemasukan daripada airport dan 114 kemasukan daripada kapal laut. Dan manakala bagi sampel pula semalam kita telah pun membuat lebih kurang dalam 370 sampel secara keseluruhannya, dan untuk sampel PCR pula kita telah pun mengambil 64,439 sampel, dan kita ada masih 152 lagi sampel yang tengah kita analyse untuk keseluruhan di makmal kebangsaan sekarang ini. Jadi untuk kluster pula kita ada kluster titian, masih tidak ada kes malam. Kluster Hujung Pasir sekarang ni tidak ada kes, kita kekal pada 80. J Bandar juga kita tidak ada kes, kita kekal 40 kes secara keseluruhannya. Manakala kluster Jalan Muhammad Saleh, kluster Muhammad Saleh ini kita membuat pertambahan 29 kes pada pagi ini, menjadikan kes keseluruhan 78 kes secara keseluruhan. Kina Benua menunjukkan pertambahan 3 kes menjadikan 11 kes bagi kluster ini. Manakala bagi kluster Taman Mahkota Impian, kluster ini bermula pada 28 Januari melibatkan Subzon 3 wilayah Keseluruhan Labuan. Nama kluster merujuk kepada sebuah tadika ataupun taska yang terletak di Taman Mahkota Impian Sungai Buton. Kes pertama adalah indeks kes yang bergejala yang menjalankan saringan di Klinik Kesihatan Labuan yang mempunyai sejarah rentas negeri daripada Sandakan Sabah ke Labuan pada 7 Januari 2020. Hasil saringan kontak seterusnya mendapati 6 lagi disahkan positif, menjadikan jumlah keseluruhan terkini 7 kes yang disahkan positif. Manakala pihak kami juga tengah membuat saringan kepada kontak-kontak lain buat masa ini. Jadi itu saja status terkini untuk pagi ini, Shima. Dan kita nak tahu juga Doktor, apakah strategi JKN bagi menangani peningkatan kes di kluster Jalan Muhammad Saleh dan beberapa buah taska di Labuan ketika ini? Untuk kluster Muhammad Saleh, peningkatan kes ini adalah saringan kedua kami. Untuk mengetahui semua, keseluruhan pelajar ini telah pun dikuarantinkan di ALP itu sendiri, dan kami memantau sangat serius berkenaan perkara ini, dan insya-Allah selepas ini kemungkinan kes ALP ini dapat dikurangkan disebabkan oleh pemantauan ketat yang telah dilakukan di ALP sendiri dengan kerjasama pihak ALP sendiri. Jadi kluster 29 orang yang terakhir ini mungkin yang terakhir, dan selepas ini mungkin kita hanya dapat 1-2 kes lagi di kawasan ini sebelum kita menutup sepenuhnya kluster ini. Manakala bagi kluster pendidikan awal kanak-kanak ini pula, sekarang ini kita bekerjasama dengan JKN dan juga pelajaran untuk memastikan kepatuhan pada keseluruhan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan dalam masa yang sama, pihak kami juga sedang aktif meneliti. Apabila kita menjadikan kluster, maknanya kita meneliti setiap kes. Semua kanak-kanak yang terlibat kami akan saring, dan kami hampir keseluruhan telah disaring sekarang ini dan telah pun dikuarantinkan, dan kami sendiri melakukan pemantauan dengan aktif untuk kanak-kanak ini untuk memastikan mereka ini tidak dijangkiti dengan teruk oleh COVID ini, dan kami cuba untuk memastikan keluarga mereka juga dikuarantinkan untuk memastikan mereka ini berada di dalam keadaan yang tidak menjangkiti orang lain lagi. Dan pembukaan seterusnya kami akan memastikan bahawa mereka ini
pembukaan untuk memastikan mereka patuh sepenuhnya pada SOP sedia ada. Dan sebelum kita mengakhiri slot kita pada pagi ini, Doktor, seperti biasa mungkin ada maklumat tambahan serta nasihat kepada warga Labuan untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Okey, terima kasih Syima. Kawasan merah kita, di mana yang saya maklumkan sebelum ini, hampir semua kawasan merah kecuali Subzon 2, iaitu kawasan bandar, sekarang ni kawasan Jingga dan juga kawasan Subzon 5. Yang lain adalah kawasan merah, manakala untuk kes-kes yang terbaru yang banyak kes adalah di kawasan Taman Mahkota Impian. Dan untuk saya juga menerima pertanyaan kenapa kes masih banyak. Untuk makluman semua, kes yang banyak ini melibatkan global seluruh dunia. Dan ini juga salah satu sebabnya adalah mutasi baru yang menyebabkan terlampau banyak kes, terutama di UK. Walaupun di Malaysia ini, pihak kami dan juga kementerian sedang meneliti strain-strain baru atau mutasi baru untuk kita kawal sebaik mungkin. Di Malaysia sendiri peningkatan sangat cepat, sekarang 4,000 kes sehari. Sebab utama adalah rentas negeri, kepatuhan pada SOP di kalangan komuniti, orang asing dan industri yang melibatkan industri-industri termasuknya kilang dan juga sebelum ini adalah penjara. Di Labuan sendiri, kita sebenarnya telah berjaya mengurangkan kes dan berjaya sehingga kadar jangkitan kita paling rendah iaitu 0.5. Tetapi apa masalah kita adalah rentas tinggi kita terlalu tinggi, kemasukan ke Labuan terlalu tinggi. Pergerakan juga terlampau tinggi. Orang asing masih ramai. Industri kita sangat aktif. Industri pelajaran juga dibuka menyebabkan kemasukan yang menyebabkan 2 kluster buat masa ini. Industri perkapalan juga sangat aktif. Jadi kalau kita melihat pada kluster-kluster sedia ada, kluster Muhammad Saleh dan Jalan Muhammad Saleh dan kluster Mahkota Impian adalah sinonim dengan rentas negeri. Manakala kluster untuk Kinabalu adalah onshore. Dan satu lagi yang masih kita pantau adalah melibatkan kru-kru kapal. Dalam masa yang sama, komuniti yang masih ada masalah adalah Gresik, Kampung Muslim, Kiam Sam yang sinonim dengan status warga asing. Jadi dengan kepatuhan SOP kita agak rendah, dalam masa sekarang ini kita sebenarnya perlu hidup bersama dengan COVID. Kita tidak ada jalan keluar. Jadi apa yang paling penting adalah kita kena ikut SOP, pakai mask, penjarakan, jangan buat program berkumpul, lindungi keluarga kita yang berisiko. Contohnya kanak-kanak itu sendiri. Kalau boleh kanak-kanak yang tidak ada kepentingan, terutama kanak-kanak bawah 5 tahun yang tidak ada kepentingan ke sekolah pada waktu ini dan keluarga ada untuk menjaga, janganlah. Jagalah anak-anak di rumah dalam keadaan seperti ini. Kalau ada keperluan terutamanya kedua-dua keluarga tu melibatkan keluarga yang bekerja di sektor esensial. Jadi kita memohon pasca tadika perlulah mematuhi SOP dan pematuhan di tahap paling tinggi untuk memastikan anak-anak ini tidak terdedah. Ingat sekali lagi, virus tidak kuat. Kita yang mengeluarkan virus itu. Virus akan mati kalau tidak ada perumah. Kitalah perumah itu. Dan kitalah yang menjaga virus ini ke mana-mana. Kalau kita ingin menghentikan virus ini, bermula daripada kita sendiri untuk hentikan virus, matikan virus, insya-Allah Labuan akan sihat. Itu saja pada pagi ini, Syima. Yeah. Saya mohon maaf, Syima, agak tergesa-gesa disebabkan saya berada busy bersama Yang Berhormat Menteri untuk program-program kawalan seterusnya di Malaysia ini. Terima kasih Syima sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama dengan Dr. Ismuni Buhari, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Yang mana kita faham dengan tugas doktor ketika ini tak menantangan ya. Dalam usaha untuk sama-sama memutuskan rantai COVID-19 di Labuan. Jadi kita sebagai warga Labuan terus bersatu hati, terus patuhi SOP PKP kali ini dan kekal di rumah jika tiada sebarang urusan yang penting. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda. 10 pagi nanti kita akan dapat ikuti rancangan Bicara Hidayah dengan topik hari ini.